Okey, macam Ustaz cakap tadi, kita akan masuk tentang tajuk solat, muka surat 17. Okey. Jadi, mula-mula sekali kita akan tengok pengertian solat. Apakah itu solat? Okey, solat menurut bahasa. Okey, solat menurut bahasa ialah ertinya doa. Okey, solat apa dia? Solat pada bahasa ialah doa. Maksud dia doa. Apa yang dimaksudkan dengan doa ni? Apa yang dimaksudkan dengan doa? Okey, kalau kamu perasan kan? Kalau kamu perasan bila kamu solat. Kalau kamu solat, beberapa kalimah yang kita baca dalam solat tu mengandungi doa. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Okey, dalam surah Al-Fatihah kita baca dekat ayat bermula dengan ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Maksud dia apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tu doa lah sebab kita minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu yang dimaksudkan dengan doa. Lepas tu sambung lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Maksud apa? Kan tadi ayat 4, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lepas tu jalan yang macam mana? Jalan yang engkau beri nikmat dan engkau redha ke atas mereka itu. Dan bukan jalan yang engkau murkai dan jalan yang sesat. Kita minta ke Allah supaya Allah ni tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Bukan jalan yang sesat. Tapi jalan yang Allah bagi nikmat ke atas mereka itu. Mereka tu siapa? Itu orang-orang yang beriman. No? Orang-orang yang beriman. Itu yang dikatakan solat ni pada asalnya, pada maksud dia, pada bahasa dia ialah doa. Banyak perkataan-perkataan yang kita baca mengandungi doa. Contoh apa lagi? Dekat rokok kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita puji Allah. Lepas tu dekat duduk antara sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu pun doa. Maksudnya, ya Allah kau kasihilah aku dan sebagainya. Kasihilah aku lagi bagi. Kau angkatlah darjat aku, berilah kesihatan dan sebagainya dalam doa. Banyak kalimah-kalimah zikir-zikir yang kita baca dalam solat mengandungi doa. Bila kita takbir kan, takbir Allahu Akbar, mula-mula kali kita baca apa? Sebelum baca Fatihah. Jawab seorang. Bila kita solat, kita takbir Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah kita baca apa? Lepas Hadi jawab. Baca apa? Kita baca apa? Baca doa iftitah. Pandai. Okey, terima kasih. Jadi, kita akan baca doa iftitah. Itu pada nama doa. Doa iftitah. Takbir masuk terus baca doa. Itulah menurut bahasa solat ni erti dia ialah doa. Okey, kemudian menurut istilah pula. Okey, kita akan tengok solat menurut istilah. Istilah ataupun mengikut syarak. Okey. Menurut istilah, solat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam serta syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, solat itu kalau ikut menurut syarak, dia kena mula dengan apa? Bermula dengan takbiratul ihram. Bermula dengan takbiratul ihram. Kan? Start kita sembahyang, kita akan takbir. Allahu Akbar. Okey, kita mula dengan takbiratul ihram. Solat. Okey, dan last sekali kita nak sudahi solat dengan apa? Dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pusing kanan. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing kiri. Itulah yang dikatakan solat menurut istilah ialah
perbuatan ataupun perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Okey, nanti kita tengok syarat dia. Okey. Untuk solat ni apa syarat-syarat yang wajib kita buat sebelum kita solat? Kita akan tengok nanti. Okey, pertama sekali sebelum kita tengok tentang syarat, kita akan tengok dulu rukun dia. Kita akan tengok tentang rukun solat. Rukun solat ada berapa? Cuba jawab seorang. Ada berapa rukun solat? 13. Berapa? 13. 13. Ada 13. Rukun solat ni dia ada 13. Kita wajib buat ke semua 13 rukun ni. Kalau kita tinggal satu rukun, maka solat kita tidak sah. Kalau kita tinggal je satu rukun, solat kita tidak sah. Okey, kita tengok rukun-rukun solat. Okey, ada kan dalam buku kan? Buku surat 17 tu, rukun solat. Okey. Rukun solat ada 13. Yang pertama apa dia? Apa rukun solat yang pertama? Niat. Niat. Okey, pandai Kisha. Okey, yang pertama niat. Okey, Ustaz nak seorang baca. Ustaz nak seorang sebut niat subuh. Seorang. Siapa nak baca niat subuh? Angkat tangan. Okey, Lefi Hadi. Lefi Hadi angkat tangan. Baca niat subuh. Usalli fardu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Fahdi. Okey, itu ialah niat solat subuh. Usalli fardu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, siapa nak baca niat solat zuhur? Yang dah baca tak payah? Yang dah baca tak payah? Yang tak baca lagi? Siapa nak baca niat solat zuhur? Angkat tangan. Okay, Alisha baca. Buka mic. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat Kerana Allah Ta'ala. Okey. Baik, tutup mic dulu. Terima kasih Alisha. Okey, kalau yang mengikut imam semua, nanti kita akan belajar bab keempat. Bab keempat nanti tentang solat jemaah. Ni kita belajar tentang solat seorang-seorang dulu. Okey. Jadi solat zuhur, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu solat zuhur, niat solat zuhur. Niat solat asar, siapa nak baca? Laki pula tadi selang seli. Mula-mula Lufi Hadi baca, lepas tu Alisha baca, ni laki pula baca. Siapa nak baca? Angkat tangan. Baca je. Siapa baca je? Tak ingat tak apa, nanti Ustaz boleh tengok. Siapa nak baca? Niat solat asar. Yang laki Ustaz nampak sekarang ni ada nampak Fahmi dengan Zarif lah, nampak. Baca. Siapa baca? Angkat tangan. Rafikin ada ya, Rafikin? Ustaz tengok Rafikin orang pertama masuk tadi. Mana Rafikin? Rafikin, baca niat solat asar. Ya, okey, baca usalli solat asar. Usalli fardu Asri asri arba'a
arba'ah rakaati adaan lillahi ta'ala. Sahaja. Sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Rafiqin. Tutup mic dulu. Okey, jadi yang Rafiqin tadi baca solat asar punya niat. Okey, usalli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu niat solat fardu asar. Okey. Niat solat fardu maghrib. Perempuan pula siapa nak baca? Angkat tangan. Angkat tangan sebelum Ustaz pilih. Macam tadi. Tadi lelaki tak ada siapa angkat. Ustaz pilih ya. Ustaz pilih Rafiqin. Okey, siapa perempuan siapa nak baca? Angkat tangan. Fiza Hafiza siapa? Fiza Hafiza. Siapa? Waris siapa? Naufal. Naufal. Naufal tak baca niat isyak. Hari ni kita bagi perempuan tu. Solat maghrib kita bagi perempuan tu. Tak kira Naufal baca niat asar, niat isyak. Perempuan baca? Kayu kiat. Siapa dia? Kisha. Okey, Kisha. Baca niat solat fardu maghrib. Usalli fardu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Kisha. Okey, itu ialah solat maghrib, niat solat maghrib. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Dan niat solat yang terakhir, solat isyak tadi, Naufal dah angkat tangan kan? Okay, Ustaz Naufal baca. Niat solat fardu isyak. Usalli fardu isya'i arba'atin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Naufal. Okey, jadi itu ialah niat solat fardu isya'. Itu usalli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau kita gabung-gabung kita kira kan. Solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Semua berapa rakaat? Siapa tahu? Sehari kita solat berapa rakaat? Cek kira. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Berapa? Berapa? Berapa rakaat? Tak ingat? Berapa? 17. 17. Pandai Kisha. Okey, masih Kisha. Sehari kita akan solat 17 rakaat. Bermula subuh 2 tambah zuhur 4 jadi 6. Atau asar lagi 4 jadi 10. Maghrib 3 jadi 13 dan campur isyak 4 jadi 17. 17 rakaat sehari kita sembahyang. Sehari semalam. Sehari semalam kita akan solat 17 rakaat. Kalau tak cukup 17 tu, kena ganti balik. Kalau tertinggal solat subuh, ganti balik solat subuh. Tertinggal solat zuhur, ganti balik solat zuhur. Pastikan setiap hari kita solat 17 rakaat. Faham? Okey, kita tengok rukun yang kedua. Rukun kedua selepas niat ialah takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram? Sebutan dia.
Akbar. Okey, Allahu Akbar. Okey, pandai. Okey, takbiratul ihram ni termasuk sebagai rukun qauli. Okey. Rukun ni, okey, semua rukun dia ada 13 rukun. Dan daripada 13 rukun ni dia terbahagi kepada dua. Daripada 13 ni terbahagi kepada dua. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang kita memang kena sebut. Nah, rukun qauli ialah rukun yang memang kita kena sebut dengan mulut. Kalau rukun fi'li, rukun yang kita kena buat dengan anggota badan kita. Tak sebut pun tak apa, tapi kena buat dengan anggota badan kita. Contoh dia. Okey, takbiratul ihram. Rukun qauli ke rukun fi'li? Rukun yang perbuatan ke rukun yang kena baca? Siapa tahu? Qauli yang dibaca. Qauli rukun yang kena baca, fi'li rukun yang kena buat. Kena buat dengan badan kita. Jadi, takbiratul ihram ni rukun yang kena baca ke rukun yang kena buat dengan badan? Kena baca. Pandai. Takbiratul ihram ni rukun qauli, rukun yang kena baca. Maknanya kalau kita takbir ni, kita takbir dan kita tak angkat tangan pun tak apa. Kalau kita sebut Allahu Akbar tapi orang tak duduk buat angkat tangan. Tapi kalau orang tu tangan dia tak boleh angkat, macam mana? Boleh tak dia mayang? Boleh. Sebab yang wajib tu takbiratul ihram tu ialah rukun qauli. Dia rukun qauli. Dia rukun yang perlu kita baca sahaja. Kalau kita tak sebut, contoh kita angkat tangan. Angkat tangan. Tapi kita tak sebut Allahu Akbar. Sah tak solat? Tak sah sebab tak sebut Allahu Akbar. Dia wajib kena sebut Allahu Akbar. Kalau angkat tangan saja tak sebut Allahu Akbar, tak boleh, tak sah solat. Sebab perkataan Allahu Akbar tu pada mula-mula solat tu, takbiratul ihram tu ialah rukun. Dia rukun, wajib kena sebut. Kalau tak sebut, solat kamu tak sah. Kena sebut Allahu Akbar. Kena sebut. Kalau tak sebut, solat tak sah. Okey, dan yang ketiga, berdiri tegak. Ya. Kalau orang tu bisu kan, dia nak mati ke mana? Kalau bisu, kalau dia bisu ni dia lain pula. Bisu ni dia kena, kalau bisu dia mulai hati dia. Sebab macam Ustaz cakap malam, Ustaz kelas dengan kelas mana semalam, tak ingat Ustaz Babak kata, dia kalau orang dia mengikut kemampuan. Solat kita ni ikut kemampuan. Kalau dia bisu, dia kena ingat dalam hati dia lah. Semua dia kena, segala bacaan tu dia kena ingat dalam hati dia. Ikut kemampuan dia. Selagi dia boleh ingat dengan hati dia, itu lah. Dia kena ingat dalam hati. Dia ingat hati, okay, aku tengah takbir, aku sebut Allahu Akbar. Walaupun mulut aku tersebut, hati aku sebut Allahu Akbar. Walaupun mulut dia sebut, hati dia sebut Allahu Akbar. Dia ingat Allah. Dia kira takbir dia tu. Dia ikut kemampuan. Okey. Kemudian, jelas Rufedi? Faham? Maknanya dia kena ingat hati. Ingat hati. Sebab dia bisu, dia tak sebut. Dia ingat hati. Okey, yang ketiga, berdiri betul ataupun berdiri tegak. Bagi orang yang sihat lah. Orang sihat elok, dia tak ada sakit apa. Dia kena berdiri tegak. Semayang kena berdiri tegak. Menghadap kiblat lah. Berdiri tegak. Kalau dia sakit kaki tak boleh berdiri, semayang duduk. Kena solat duduk. Lepas tu duduk pun tak boleh. Semayang dalam keadaan baring. Baring mana? Baring mengiring dulu. Kalau mengiring tak boleh, melentang. Lepas tu, habis tak boleh buat apa, semayang pakai isyarat mata. Kalau mata pun buta, tak boleh buka, semayang niat dalam hati dia. Dia bayangkan dalam hati dia, semayang. Perbuatan-perbuatan dalam solat. Contoh, dalam hati dia bayang dia tengah diri. Lepas tu dalam hati dia bayang dia tengah baca Fatihah. Dia kena bayang tu, bayang dalam hati. Solat ni mau tak mau, kena solat. Tak kira lah sakit ke, cacat ke apa, tetap kena solat sebab dia wajib. Tapi solat ni kita boleh solat ikut kemampuan kita. Boleh solat ikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, tidur. Kalau tidur tak mampu, guna mata. Contoh mata ni, mula-mula kita diri tegak, kita buka mata celik luah. Kan? Contoh diri tegak, kita buka mata luah. Lepas tu bila rokok, kita turun sikit mata kita. Bila sujud, kita tutup rapat sikit mata kita. Bila duduk terus sujud, angkat sikit.
Guna mata. Kalau mata pun tak boleh buta juga, bayangkan dalam hati saja. Kita bayang hati kita tengah sembahyang. No? Okey, faham? Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni pun merupakan rukun qauli. Mau tak mau kita kena baca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Setiap rakaat kita kena baca surah Al-Fatihah. Jangan kata rakaat pertama baca, lepas tu rakaat kedua tak baca. Tadi saya baca dah Ustaz rakaat pertama. Tak, dia kena baca setiap rakaat. Surah Fatihah ni kena baca setiap rakaat. Okey. Tengok ke surat 18, rukun yang kelima. Rukun yang kelima ialah rukuk serta tamak ninah. Okey, rukuk serta tamak ninah. Rukuk, kan? Rukuk ni tangan kena tapak tangan dekat lutut, tangan kena lurus belakang kita bagi sama. Kepala, belakang dan punggung bagi sama. Lepas tu tamak ninah. Apa maksud tamak ninah? Apa maksud tamak ninah? Siapa tahu maksud tamak ninah? Tak tahu. Tamak ninah ni dia kalau ikut kata asal bahasa Arab dia ialah tenang. Maksudnya rokok dalam keadaan tenang. Maksudnya kita tak laju dan tak pelan. Lambat sangat pun tak, cepat sangat pun tak. Rokok Allahu Akbar rokok. Kita rokok dalam keadaan sederhana. Tak laju tak pelan, dalam keadaan tenang. Jangan kelut sangat lagi. Rokok Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar kalut. Dia kalut. Tu laju sangat. Ataupun dia lambat sangat. Allahu Akbar. Dia lambat. Lambat sangat pun tak boleh. Dia kena sederhana dalam keadaan tenang. Tu tamak ninah. Tamak ninah ni ikut bahasa Arab dia tenang. Maknanya dalam keadaan sederhana, tak lambat dan tak lambat dan tak cepat. Kena sederhana. Itu ialah tamak ninah. Kemudian i'tidal. I'tidal ni ialah bangun daripada rukuk. I'tidal ni bangun daripada rukuk itu sami'allahu liman hamidah. Yang kita bangun sami'allahu liman hamidah. I'tidal pun dalam keadaan tamak ninah, tak lambat dan tak cepat. Kena sederhana. Lepas tu sujud. Sujud pun dalam keadaan tamak ninah. Sujud pun dalam keadaan tamak ninah. Okey, bila kita sujud, kita kena ada 7 anggota yang perlu menyentuh lantai. Ingat tak? Bila kita sujud, kita perlukan 7 anggota. 7 anggota yang perlu menyentuh lantai. Yang pertama, dahi. Dahi kamu ni kena sentuh lantai. Sebab tu lelaki kalau pakai kepiah mayang, jangan pakai gutu kepiah. Kan, pakai kepiah gutu. Sujud-sujud kena kepiah saja. Dahi tak kena. Pastikan kita pakai kepiah ni macam tu. Bagi sentuh dahi. Dahi kamu sentuh lantai. Sebab tu Ustaz tegur kata jangan pacak kepala, Kalau kamu pacak kepala kena tang ni. Kena atas ni, tak nampak. Okey, tang ni, kena tang ni. Tak kena dahi, kena tang ni. Pastikan kena dahi, jangan pacak kepala. Bagi kena sini. Okey. Itu anggota pertama yang perlu sentuh lantai bila kita sujud. Yang kedua, tapak tangan ke kanan. Okay, yang kedua, tapak tangan kanan. Yang ketiga, tapak tangan kiri. Tapak tangan kiri pun kena sentuh lantai. Tapi Ustaz, kalau dia pakai sarung tangan, boleh tak Ustaz? Boleh. Yang wajib kulit sentuh lantai ialah dahi saja. Yang wajib kulit ni sentuh lantai ialah dahi saja. Termasuk perempuan. Sebab tu kalau perempuan, dia pakai telekung, dia pakai tudung dalam, pastikan tudung tu jangan balik. Kalau pakai tudung tu, anak tudung kan, kamu kan ada awning tudung dia tak? Macam Kisha semua kan pakai, ada awning tudung depan tu. Pastikan awning tudung tu jangan berlipat kena lantai, takut tak kena dahi kamu. Pastikan dahi kamu sentuh lantai. Pakai telekung pun jangan pakai telekung sampai telekung tang ni. Kan, telekung situ. Sujud-sujud tak kena lantai. Pastikan telekung kamu tinggi sikit bagi nampak dahi. Bila kamu sujud, dahi sentuh lantai. Kulit kepala saja yang boleh sentuh lantai. Okey, kalau tapak tangan, pakai sarung tangan tak apa. Yang penting tapak tangan tu melekat dekat lantai.
Pertama dahi, kedua tapak tangan kanan, ketiga tapak tangan kiri. Dah 3 dah. Ustaz tadi 7 kan? Yang keempat, lutut kaki kanan. Lutut kanan. Yang kelima, lutut kaki kanan. Kena sentuh lantai. Yang kelima, lutut kaki kiri. Lutut kaki kiri. Okey. Dah cukup 5. Lagi 2 lagi. Kat mana Ustaz? Iaitu perut jari kaki. Kan jari kamu kan ada tengah kan? Jari kaki kan ada bahagian tengah kan? Pastikan bahagian tengah tu kamu kepok bagi sentuh lantai. Kamu jangan pacak gitu. Kamu tekan sikit bagi perut dia ni sentuh perut jari kaki kamu sentuh lantai. Sebab tu kaki kamu kena kepok sikit bagi sentuh lantai. Perut jari kaki kanan, perut jari kaki kiri. Cukup 7. Semua 7 kena sentuh lantai. Tapak tangan kanan sebab tu Ustaz kata siku angkat. Kamu kena setengah Ustaz tengok siku pun letak bawah. Kalau siku pun tak bawah jadinya akan jadi bukan 7, 9 adalah siku kanan, siku kiri. Jadi menyebabkan ada 8 sentuh. Salah Sepatutnya ada 9. Sepatutnya 7 saja sentuh lantai. 7. Dahi, tapak tangan kanan, tapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, perut jari kaki kanan, perut jari kaki kiri. Kena sentuh lantai. 7 anggota yang wajib sentuh lantai waktu kamu sujud. Okey, rukun yang ke-8. Rukun ke-8, duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud pun ialah rukun. Okey. Lepas tu sujud balik. Okey, lepas tu kamu dah bangun semua, selesai rakaat, last kali selesai 4 rakaat. Kalau 4 rakaat lah. Kalau 2 rakaat lah. Selesai 2 rakaat ataupun 4 rakaat atau 3 rakaat, kamu kena duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni punggung kena terlantai, jari kena kepak. Okey. Tu rukun yang ke-9. Rukun yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni kat mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ je tahiyat akhir. Tahiyat akhir sampai situ je. Ustaz, yang selebihnya Allahumma salli ala Muhammad tu, itu nama dia bukan tahiyat akhir, itu nama dia rukun yang ke-11. Rukun ke-10 tahiyat akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu barulah rukun ke-11 selawat ke atas Nabi. Rukun ke-11 selawat ke atas Nabi, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampailah fil alami na innaka hamidum majid. Itu rukun yang ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas selesai baca selawat tu, kamu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bagi salam ke kanan. Itu rukun dia. Yang kiri ni sunat saja. Dia bukan rukun. Rukun yang pertama, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam pertama itu ialah rukun. Yang kedua tu, yang kiri tu sunat saja. Contoh kan, kamu bagi salam pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu pusing kanan. Lepas tu terkentut. Sebelum bagi salam salam kedua, kamu nak pusing ke kiri tu, kamu terkentut. Time tu solat kamu sah tak? Batal solat kamu? Tak batal, sah, sebab bila kamu dah bagi salam pertama tu pun dah kira selesai dah solat kamu. Dah kira selesai dah solat kamu. Faham? Okey, rukun yang ke-13 last sekali ialah tertib.
Nah, ya, tertib. Apa maksud tertib? Siapa ingat Ustaz Abang dah tertib Ustaz Abang? Siapa ingat? Tertib maksud apa? Ustaz ulang selalu dah tertib ni maksud apa? Apa maksud tertib? Mengikut turutan. Pandai Kisha. Diingat. Okay, masih. Tertib ni ialah kita buat ikut turutan. Kita sembahyang ni buat ikut turutan. Mula sekali niat, takbiratul ihram, dari tegak. Kita buat ikut turutan dia. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia. Jangan pula kita bagi salam dulu. Baru takbir. Lepas tu baru baca Fatihah. Lepas tu sujud dulu. Baru rokok. Salah lah. Kamu buat tak ikut turutan. Jangan salah. Pastikan nak solat tu, setiap rukun tu kamu buat ikut turutan dia. Jangan buat tak ikut turutan. Pastikan ikut turutan dia. Itulah maksudnya tertib. Kalau kamu buat lengkap 12 rukun, kan? 12 rukun kamu dah buat ikut turut. Kamu buat dah semua. Niat dah, takbir dah, dari tegak dah, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, bagi salam semua. Tengok-tengok kamu buat tak ikut turutan, maka tak sah salat kamu. Sebab tak ada rukun yang ke-13 tu, iaitu tak buat ikut turutan, maka salat kamu tidak sah. Faham? Semua jelas? Jelas. Okey, semua faham? Alhamdulillah. Okey, selesai habis 13 rukun solat. Okey, untuk hari ni kita selesai 13 rukun dulu. Sebab dah ni dah 12.30 dah. Ustaz nak sambung dengan kelas tahun 2 pula. Ustaz dah tahun 2 yang masuk kelas ni. Siapa tahun 2 yang dah masuk? Angkat tangan. Siapa tahun 2 yang dah masuk? Ustaz ada masuk dah tadi? Tahun 2. Yang tahun 2 ni yang dah masuk tu, tunggu sini, jangan keluar. No? Tahun 2. Okey, tahun 2 yang dah masuk ni, tunggu sini, jangan keluar. Tahun 3 saja boleh keluar sebab selesai dah kelas dia pun. Macam Ustaz Ahmad tadi dah. Tahun 3 pukul 12 sampai 12.30. Tahun 2 pukul 12.30 sampai pukul 1. Okey, jadi Ustaz ucapkan tahniah lah kepada murid tahun 3 yang masuk kelas. Jadi insya-Allah yang masuk lambat tu, ataupun yang tak sempat masuk, jangan risau, Ustaz akan buat. Tutup mic. Okay, jangan risau sebab Ustaz buat rakaman. Jadi yang tak sempat tu, Ustaz akan bagi rakaman kelas kita hari ni. No? Okey. Jadi Ustaz ucapkan tahniah sebab kamu semua dipilih oleh Allah untuk masuk kelas mengaji hari ni. Jadi yang tahun 3 kamu boleh keluar kelas dah. Yang tahun 2 kamu tunggu sini. Tahun 2 tunggu dah, jangan keluar kelas. Okey, sama-sama. Sekian, Assalamualaikum untuk tahun 3.